Okey, jadi pagi ni saya tak tidur hari naknya daripada pukul 12 semalam lah. Jadi mata tak boleh lena. Tiba-tiba dalam duk scroll-scroll dekat Facebook ni, saya jumpa satu post tentang satu page Facebook berkenaan dengan kaum Cina lah, yang ditulis oleh satu kumpulan Cina pro-Malaysia yang tidak menyokong tindakan sebahagian ataupun segelintir masyarakat Cina di Malaysia yang menyokong komunis Cina, terutamanya berkaitan dengan ni Cina Malaysia tolak komunis yang tidak yang menyokong pergerakan askar-askar Cina di lautan Cina Selatan. Okey. Jadi benda ni saya dah tulis lama melalui buku saya iaitu Tanah Baru Negara Selatan, yang saya tulis pertama kali terbit tahun 2015. Jadi 5 tahun dah saya duduk kaji benda ni, dan sampai sekarang saya masih lagi duduk kaji kisah Cina. Okey, saya tak mau cerita bab keselamatan negara sebab saya tak kaji di bidang tu. Yang cuma saya duduk buat kajian ialah dalam tak ada suara. Subuh ni tengah nak tepik kan. Okey, jadi sekejap no, tak ada suara pula. Okey, dengar suara. Okey, jadi berkenaan dengan topik Cina Selatan ni, benda ni saya dah kaji lama, dan selalu jugalah saya tertanya-tanya kenapa kita orang Melayu ni tak banyak mengkaji tentang masyarakat lain di Malaysia lah, dan kita hanya fokus kepada orang Melayu saja. Benda ni jadi satu masalah besar kat kita bila ia berkaitan dengan isu politik dunia lah, ataupun geopolitik lah orang panggil, ataupun international relation, bidang IR. Dan disebabkan tu kita jadi macam bila satu orang yang bukan Melayu tulis tentang kaum mereka, kita rasa nak percaya gila-gila yang benda tu betul tak betul tu kita tolak tepi. Jadi apa yang dia tulis tu adalah satu benda yang baru bagi kita. Sebenarnya itulah salah kita orang Melayu apabila kita tidak mengkaji daripada perspektif kaum lain yang duduk di Malaysia, dan kita masih lagi terikat dengan pemikiran bahawa mereka ni semua bukan rakyat Malaysia. Sedangkan kita sedia maklum bahawa mereka semua ada IC biru. Jadi bila mereka ada IC biru, mereka adalah penduduk di Malaysia, dan mereka ada hak-hak seperti mana kita orang Melayu ada. Kita kena faham betul-betul, kecuali dalam hak-hak istimewa orang Melayu. Tapi selain daripada hak istimewa orang Melayu, mereka ada hak. Okey, sidang subuh sekalian. Kita santai lah. Okey, jadi berkaitan dengan sokongan kaum Cina ni terhadap politik Cina ni, satu perkara yang dah dikaji dan diulas sejak tahun 1960 lagi oleh orang putih, terutama sekali contohnya macam lupa pula nama dia tu, Allah lupa lah, C.P. Fred Gerard, dan ada lagi lah 2-3 orang yang kebanyakannya mereka ni udah mufti Perak je. Dan kebanyakannya mereka ni adalah bekas-bekas perisik yang berkhidmat dalam kerajaan Persekutuan Tanah Melayu pada ketika itulah. Dan bekas-bekas perisik yang pernah berkhidmat sebagai di Tanah Melayu. Jadi mereka ni dah ramalkan akan berlaku satu tsunami politik di Tanah Melayu lebih kurang 30 ataupun 40 tahun. C.P. Fred Gerard ni lah. Dan ada seorang lagi, saya lupa nama dia tu. Dia tu pernah menjadi penasihat kepada Tan Cheng Lock semasa penubuhan MCA lah. Saya tak ingat nama dia tu. Nanti saya ingat saya akan beritahu lah. Okey, jadi ramalan yang dibuat tu pada ketika itu tidak begitu serius ataupun tidak dilihat sebagai satu ancaman kepada orang Melayu. Sebab orang Melayu pada tahun 60-an masih lagi berkisahkan topik komunis, iaitu permulaannya SCGC yang kedua. SCGC yang pertama ni dikatakan tamat tahun 1960 apabila pergerakan-pergerakan ataupun penentangan-penentangan yang dibuat oleh komunis telah berhenti pada tahun tersebut lah.
Okey, jadi timbul persoalan kan, kenapa tak dihapuskan komunis kan? Jadi ada macam-macam teori daripada bidang-bidang ketenteraan, bidang-bidang pertahanan yang mengatakan bahawa pergerakan komunis itu sudah kalah walaupun perjanjian hadnya itu telah ditandatangani, tetapi kader-kader ataupun orang-orang yang berkhidmat dalam menjadi pasukan komunis itu sendiri sudah tidak lagi wujud. Tapi kalau kita tengok daripada segi kemanusiaan, kita tengok dalam bidang pemikiran manusia, sesebuah ideologi itu takkan mati selagi pemimpin ataupun ada negara-negara yang mendukung idea-idea tersebut. Kalau kita tengok dalam isu komunis ni, kita ada Rusia dengan China lah, dan di belah Amerika Selatan tu kita ada Cuba dan sebagainya lah. Jadi secara kemanusiaan, secara berfikir ke arah ilmu kemanusiaan ni ataupun sosiologi ni, ini bermakna komunis itu tak mati. Yang mati cuma pergerakan dia saja. Macam kita contoh pasal isu Daesh yang berasal daripada Osama bin Laden lah apa semua tu kan, militer-militer Islam kan. Dia kumpulan tu mati, tapi ideologi tu tak mati. Ideologi ni bukan satu perkara yang senang untuk dimatikan. Contohnya macam orang contoh pasal fasis, orang contoh pasal Nazi. Sampai sekarang orang contoh pasal Nazi kan, masih ada lagi orang-orang yang memegang falsafah dan pemikiran Nazi, yang berpegang kepada idea-idea asobiah yang terlampau lah kan. Tetapi dia tidak menular di dalam masyarakat dan dia tidak ada pendukung yang boleh membentuk satu cult ataupun satu kumpulan yang boleh menggerakkan masyarakat. Dia berbeza tau. Hamba kena tengok benda ni. Sebab macam isu komunis, negara tu duk ada. Macam fasis ni dia dah tak ada. Walaupun orang duk cerita Nazi lah apa semua, tapi benda tu memang dah tak boleh buat apa dah. Dan untuk pengetahuan hampa juga, Jepun tu adalah sebuah negara fasis, pendukung-pendukung fasis, tapi dia telah dikalahkan lah. Jadi dalam isu kedaulatan negara ni, kalau kita tengok, selagi mana ideologi itu tidak mati, selagi itu kita akan menghadapi situasi menentang isu-isu ideologi komunisme yang didukung oleh komunis sendiri. Dan saya selalu ceritalah, kalau apa baca dalam 2-3 hari lepas pun saya ada ceritalah. Ideologi komunis ni bermula pada tahun 1918 lepas kejatuhan selepas naiknya Bolshevik dan kemudiannya ditubuhkan Komintern di Rusia. Kemudiannya berlaku persidangan komunis yang pertama pada tahun 1920 di Rusia. Kemudiannya saya tak tahu sangat lah saya, kalau ada kawan-kawan tolong betul lah, sebab saya pun baca buku Komintern ni, Fujihara ni. Jadi dia kata pada tahun 1928 telah dicadangkan satu unit politik yang bernama Komunis Nanyang, Parti Komunis Nanyang, yang memberi fokus kepada Asia Tenggara, dan pusat dia adalah di Tanah Melayu. Okey. Jadi pada tahun 1928 tu, ideologi komunis ni dah mula tersebar di kalangan masyarakat Cina di Tanah Melayu. Kemudiannya selepas berlaku ekonomi masalah ekonomi dunia jatuh pada tahun 1930 tu. Jadi idea-idea buruh ataupun idea-idea kesamarataan ataupun perjuangan menentang kapitalisme tu telah dipergiatkan oleh Komintern, sebab ideologi depa kan pegang pada buruh pada tukul dan cangkui tukul dah sabit. Okey, jadi tahun 30 tu ditukarlah nama Nanyang tu kepada Parti Komunis Cina, Parti Komunis Melaya. Jadi Parti Komunis Melaya ni kemudiannya ideologi ada 3 perkara yang dibuatlah dalam buku Fujihara dan buku C.F. Yong ni, The Origin of Communist Malaya ni. Dia menceritakan tentang betapa pentingnya untuk mendapatkan sokongan daripada orang-orang Melayu, supaya dengan pergerakan-pergerakan yang dibuat oleh orang Melayu ni, komunis akan menjadi lebih kuat sebab mendapat sokongan tempatan. Dan tahun 1930 pun kita tengok dekat Indonesia berlaku pemberontakan tani, kemudiannya yang dibawa oleh Tan Melaka yang sangat famous tu lah. Tapi ideologi tu tak berjaya dekat Tanah Melayu, sebab di Tanah Melayu ni saya tengah duk tulis lah, saya tengah tulis buku terbaru saya, Sambungan Tanah Baru Naga Selatan tu. Lalu ni saya tengah duk tulis Tanah Baru Naga Barat, contoh saya Barat pula. Okay, jadi masa saya tengah-tengah tulis ni, saya duk nampak kenapa orang Melayu ni tidak menyokong idea-idea komunis ataupun idea-idea sosialisme ni.
Bukan sebab mereka tak nampak benda-benda ekonomi ni, bukan mereka tak nampak penindasan oleh kapitalisme, tetapi mereka melihat kepada keadaan-keadaan yang berlaku di negara-negara yang mendukung idea-idea komunis ni. Mereka nampak, kalau kita tengok macam isu fasis tadi kan, kenapa fasis mendapat sokongan daripada sebilangan orang Melayu? Pasal fasis ni memperjuangkan dasar-dasar kebangsaan, dasar-dasar perlunya semua rakyat bersatu padu. Tapi dalam isu komunisme, dia tak ada benda tu. Dia lebih perjuangan kepada idea-idea kapitalisme lah, menentang kapitalis lah, dan kesamarataan, dan macam komunis tu dia tak percaya pada Tuhan lah. Jadi benda-benda macam ni lah yang orang Melayu tak mau. Itulah yang menyebabkan orang Melayu selepas jatuhnya Jepun, kekalahan Jepun pada tahun 1945, menyebabkan orang Melayu tidak menyokong idea-idea komunis kemudiannya. Dan apatah lagi, komunis ni dipelopori oleh orang Cina sendirilah. Jadi dia ada satu stigma kat orang Melayu ni yang saya puas dia cari. Kenapa orang Melayu ni dia tak boleh ngam dengan Cina? Sejak bukan kata sejak, kalau kita banyak kita tengok dalam sejarah-sejarah sekarang disebut tentang perang panjang apa semua tu kan. Itu adalah detik-detik kepada perbalahan kaum. Tapi sebenarnya bila saya duk buat balik buku, saya duk kaji balik tengok, sebenarnya perbalahan di antara kaum ni berlaku, catatan paling awal yang saya jumpa lah, berlaku masa perang Gratian. Kemudian dia merebak masa perang Lukut 1830. Tahun 1831 penentangan Tengku Kudin. 1838 penentangan oleh Tengku Mat Saad di Kedah lah. Dan masa penentangan Tengku Mat Saad ni lah dia dicatatkan bahawa ada 500 orang Cina yang telah bersama-sama dengan tentera Siam ni menyerang dari Kedah lah. Jadi dia macam kita lah, hidup zaman sekarang. Mungkin teknologi tak ada zaman tu, tetapi cakap mulut tu dia ada. Percakapan mulut, penyampaian tu tetap ada, iaitu di mana kaum Cina ni dah menentang orang Melayu sebagai masyarakat pribumi. Jadi benda ni lah yang menyebabkan orang Melayu ni dia tak boleh pi dengan Cina. Dan dia tak mau, dan dia tak suka Cina ni menjadi pemimpin lah, walaupun idea-idea yang dibawa tu adalah baik lah. Okey, kemudiannya masuk tahun 1874, perang di Pangkor. Perang di Pangkor tu 1870 dah mula. Kemudiannya dia merebak pergi ke Perang Kelang, Perang Kuala Lumpur, Perang KL lah. Dan begitulah rentetan peristiwa pertembungan di antara dua kaum ni lah. Sampailah berlaku tahun 47. Kemudian tahun 69 tu adalah kemuncak yang terakhir sekali lah pertembungan di antara orang-orang Melayu dengan orang Cina. Jadi berbalik kepada topik komunis ni, kalau kita tengok masa tahun 30 juga, kita ambil tahun 30 lah. Masa tu di China, selepas 1919 ni, China dah Kuomintang telah berjaya menguasai China lah. Jadi Kuomintang ni membawa ideologi nasionalisme, iaitu nak menyatukan China dan membawa dasar-dasar demokrasi. Tapi ketika Kuomintang hendak menguasai China tu, di China berlaku pertembungan di antara gubernur-gubernur wilayah yang dikenali sejarah yang disebut sebagai warlord lah, ataupun warlord lah. Warlord ni maknanya orang-orang yang menguasai satu wilayah lah, sebab China ni dia ada berapa 19 wilayah. Jadi 19 wilayah ni mereka berperang antara satu sama lain untuk menjadi penguasa di China. Dan disebabkan tu Kuomintang ni dia tak dapat bertahan akibat daripada perebutan kuasa yang berlaku di kalangan gubernur-gubernur wilayah ni sendirilah. Dan pada ketika inilah China, iaitu komunis membawa fahaman tu lah. Kita ni kena lawan Kuomintang, walaupun Kuomintang ni bagus buat ideologi nasionalisme, buat ideologi penyatuan, tetapi bila hampa tengok kepada pemimpin-pemimpin Kuomintang tu, mereka sendiri duk buat tahana kat rakyat, mereka duk perah ugut rakyat, mereka merogol perempuan. Ni semua ada catatan, dan hampa boleh tengok dalam filem-filem mereka. Mereka sendiri pun, hampa nak tengok tahu, filem-filem daripada China dia anti dengan Kuomintang. Jadi filem-filem tu semua dia cerita pasal keburukan Kuomintang. Ada 2-3 filem lah hampa boleh tengok dekat Channel 321. Tapi kalau filem-filem Hong Kong ni, dia menceritakan kebaikan Kuomintang, sebab mereka ni memang pro Kuomintang. Dan Kuomintang sendiri berasal daripada Shanghai. Pusat dia di Shanghai. Dan mereka ni lah yang dikenali sebagai China Selatan. Jadi Nanyang ni adalah selatan lah. Tadi ada komen tentang Nanyang Xiangpao. Nanyang Xiangpao tu adalah surat khabar pertama ataupun lidah rasmi Kuomintang yang pertama di tanah Melayu. Kemudian dia digantikan oleh Sinchu.
Benda ni semua saya ada tulis dalam buku saya dululah, Sinchu. Hari ni kita kenal sebagai Sinchu Delhi lah. Sinchu ni dulu dia ada satu bangunan. Jadi saya aksen dia mai ke Ipoh ke tak salah saya. Ipoh ke Pulau Pinang lah. Dia mai ke Ipoh di pejabat Sinchu tu lah. Dia dulu ni dia satu library perpustakaan mini lah untuk masyarakat Cina berkumpul membincangkan masalah mereka. Jadi daripada pejabat Sinchu tu lah maka lahirlah surat khabar Sinchu tu. Jadi sebenarnya Sinchu Delhi ni dia lebih kepada left center left Dia ada masa-masa dia akan duduk diam-diam lah, tapi dia kebanyakannya dia akan memperjuangkan nasib orang Cina lah. Jadi perkataan Nanyang tu sebenarnya dah wujud lama, bukan kata wujud tahun 40-an, tapi dah wujud sejak zaman Melaka lagi. Sebab kalau kita tengok dalam catatan Ming, catatan Sejarah Melaka, dia telah menghalang orang daripada belah-belah Cina Selatan ni supaya keluar belayar. Dia halang, dia tak bagi. Pasal dia kata Cina pada masa tu macam ni sebut Northern versus South ni memang satu perkara yang berlaku lah, di mana Peking, kalau hampa tengok satu filem, saya tak ingat lah tajuk filem tu, ada satu filem tu dia tunjuk tentang pergaduhan di antara orang-orang utara dengan orang selatan ni, dan mereka memang tak ngam. Sampai sekarang pun mereka tak ngam. Sampai sekarang pun mereka masih lagi bergaduh lah. Dan orang Cina Selatan pada zaman pada abad zaman dinasti Song, dinasti Song ni dipegang ataupun digunakan sebagai satu medium sejarah oleh orang Cina Selatan. Maknanya macam kita duk puja-puja Melaka kan, mereka duk puja dinasti Song. Dinasti Song ni wujud di selatan. Kalau di tengah tu dia macam Yuan, Qing, Ming apa semua lah. Tapi di selatan ni dia ada satu saja, iaitu dinasti Song. Dinasti Song ni pusat dia di Hangzhou. Jadi di Hangzhou ni orang Cina Selatan akan selalu tulis lah memperingati cerita-cerita di belah-belah selatan ni lah. Dan kemudiannya bila British masuk ke China melalui perang Lorca Ero, perang Candu 1824 tu, Cina-Cina ni sudah menjadikan Hong Kong sebagai pusat mereka lah. Kemudiannya bila Kuomintang kalah pada tahun 1949 tu, bila mereka kalah, mereka lari ke Taiwan, dan Taiwan telah dijadikan sebagai pusat utama kepada semua Cina-Cina Selatan. Maknanya mereka punya pilgrimage lah, ataupun tempat mereka nak buat haji, macam tu lah. Bukan mereka nak buat haji, macam dia jadi center lah untuk mereka. Taiwan ni dia ada dua lah, tapi pusat utama dia Taiwan lah. Jadi kalau hampa baca daripada segi sejarah Malaysia, hampa tengok perebutan ataupun pergaduhan, pertelingkahan di antara orang Melayu, terutamanya dalam pendidikan. Sebab tu kalau hampa baca dalam beberapa buku lah mengenai pendidikan orang Cina di tanah Melayu, mereka akan sebut terutamanya dengan penubuhan Universiti Nanyang di Singapura. Universiti Nanyang ni dah wujud sampai sekarang masih ada Universiti Nanyang Singapura. Itu adalah satu universiti yang ditubuhkan bagi memperingati orang Cina yang mai daripada selatan Cina yang telah duduk di tanah Melayu, yang berjuang, yang memperjudikan nasib mereka lah di tanah Melayu. Jadi Universiti Nanyang ni telah dicadangkan tubuh pada tahun 1962 dan dipersetujui jadi Tunku Abdul Rahman lah. Tapi akibat pemisahan Singapura pada tahun 1965 menyebabkan Universiti Nanyang tu tak jadi. Dia wujud di Singapura, tapi dia tidak menjadi satu entiti universiti di tanah Melayu lah, di Malaysia kemudiannya lah. Dan menyebabkan perancangan mereka tu terbantut. Perancangan orang Cina ni lah terbantut. Dan tahun 90-an barulah wujud universiti UNITA, Universiti Tunku Abdul Rahman, bagi menggantikan Universiti Nanyang tu lah. Jadi alasan untuk penubuhan Universiti Nanyang ni sebenarnya dia kata kalau kami nak mengaji, kalau kami tak ada universiti, macam mana kami nak sambung pengajian di Macau, di Taiwan dan di Hong Kong. Dia tak sebut di Beijing tau. Tahun 50-an, 60-an, Cina-Cina ni semua tak sebut pasal Beijing. Mereka tak tahu pun Beijing. Dan sampai sekarang pun mereka tak minat dengan Beijing. Kalau hampa pergi tanya dengan Cina-Cina dekat Malaysia ni, majoriti mereka tak suka dengan Cina Beijing. Mereka berpaksikan Taiwan. Mereka berpaksi Taiwan. Sebab tu kalau hampa tengok artis Malaysia macam apa Elizabeth Tan ke apa bertanya dia. Kalau hampa nak pergi mana? Depa akan sebut depa akan pergi Taiwan. Depa takkan sebut depa pergi ke Peking. Pergi ke Beijing lah.
pasal mereka bukan berasal daripada utara. Mereka semua berasal daripada selatan. Macam kita lah, timur barat kan. Pantai barat, pantai timur. Jangan duduk Padang. Padang. Lepas tu, okey. Jadi, bila daripada tahun 1930 sampai 1949 tu, Cina-Cina di Tanah Melayu telah memberi sokongan sepenuhnya kepada Kuomintang. Dalam masa 19 tahun tu, orang Cina dia tak peduli pun pasal keadaan di Tanah Melayu. Mereka tak peduli pun pasal keadaan di Tanah Melayu sebab masa tu pandangan mereka adalah ke arah Cina. Dan mereka macam mana-mana pendatang yang mai pun, macam kita tengok imigran Indonesia ke siapa ke, mereka mai sini, mereka nak buat bisnes, mereka nak balik lah. Dan bila komunis kalah pada tahun bila Kuomintang kalah pada tahun 1949 tu lah, orang Cina terutamanya Tan Cheng Lock dan CCC Chinese Chambers of Commerce, Dewan Perniagaan Cina, yang meramalkan nasib politik di Cina, telah membuat keputusan untuk menubuhkan MCA pada tahun 1949 setelah dicadangkan oleh Henry Geni. So jadi benda ni dia bukan apa, dia dah dekat sana sini lah. Yang video-video saya tu saya cerita satu tu, sebenarnya dia ada berkaitan lah dengan satu sama lain. Jadi British di China, dia ada masalah pula dengan British di Tanah Melayu. Sebab British di Tanah Melayu, dia ada masalah dengan komunis. Sebab darurat diisytiharkan tahun 48. Tapi komunis Cina telah diiktiraf sebagai kerajaan oleh kerajaan British. Konsulat British Hong Kong telah mengiktiraf Mao Zedong sebagai Presiden Cina yang pertama. Tapi di Tanah Melayu dia lain. Mereka tak sokong. Jadi berlakulah perbincangan yang sangat panjang antara konsulat British dengan British Hong Kong dengan konsulat British di Tanah Melayu. Sekarang ni apa keputusan kita? Kita nak apakan komunis ke macam mana? Sebab tu kalau hampa tengok dalam sejarah komunis ni, sebenarnya kalau hampa tengok betul-betul, hampa perhati betul-betul, sebab tu British ni dia macam, bukan dia tak mahu hapus, dia boleh nak habis bang, dia boleh nak sapu terus, tapi dia ada game changer. Dia ada satu benda politik yang kita semua tak nampak. Benda ni kena kaji betul-betul, hampa kena tengok dalam-dalam, hampa kena baca betul-betul. Dia sebab sejarah ni dia ada kiasan. Okey. Jadi British pun buat keputusan untuk melengah-lengah kawat tu dan tanyalah pada Cina-Cina Kuomintang, Cina-Cina MCA ni sama ada hampa nak stay, nak kekal di Tanah Melayu ataupun nak balik ke Cina. Jadi bila dah tanya lagu tu, pokok ni kata kami tak mau balik lah. Buat apa kami nak balik Cina? Pasal Cina dah diperintah oleh komunis. Walaupun Mao Zedong kata semua Cina, sebenarnya dia ada satu pepatah Cina yang mula-mula saya kata Cina adalah Cina. Walau di mana mereka berada, Cina semua adalah Cina. Dia ada satu, saya tak ingat lah perkataan tu. Kemudiannya Mao Zedong pun pakai perkataan tu. Dia kata kepada semua rakyat Cina, hampa semua adalah komunis. Tak kira lah hampa tak mana pun, hampa semua adalah komunis. Dan hampa semua adalah orang Cina. Jadi ada Cina-Cina yang balik masa tahun 48 tu. Tapi bila mereka balik sana, nasib mereka tak baik. Kan ada cerita 6,000, kalau apa baca buku KJ Ratnam, Profesor Emeritus KJ Ratnam, Politik di Tanah Melayu, yang diterbitkan oleh UN Press. Siapa ada baca catatan yang menyebut tentang 6,000 orang pemuda Cina yang balik ke Cina. Tapi bila mereka balik ke Cina, nasib mereka tak baik. Sebab mereka ingat balik boleh, ialah keadaan negara baru lepas perang, balik macam pasal lah. Logik dia macam tu. Jadi Cina-Cina yang tertinggal kat sini, mereka kata kami tak mahu balik. Apatah lagi MCA ni semua tekun-tekun yang kaya-kaya. Dan mereka jumpa dengan Henry Geni lah. Mereka kata buat kampung baru. Ada saya cerita aku sebelum ni. Jadi sebenarnya cadangan penubuhan kampung baru adalah cadangan MCA yang menyokong Kuomintang, yang pada ketika itu sudah berada di Taiwan. Jadi Taiwan ni pula untuk selamatkan diri dia telah mendapat sokongan daripada Amerika, mendapat sokongan Amerika lah untuk backup dia. Tu yang kata King Singer, yang menjadi wakil British pada masa tu lah untuk buat perbincangan lah. Sebab tu sampai hari ni China dia duk claim Taiwan.
Dia claim Taiwan sebagai wilayah China lah. Tapi Cina-Cina di Taiwan ni, dia kata dia Cina, cuma dia tak boleh terima dengan ideologi yang nak dibawa oleh komunis tu tadi. Sebab tu hampa tengok di belah-belah Asia Tenggara ni, kebanyakan Cina-Cina dia pro kepada mana-mana gerakan nasionalis, gerakan nasionalisme lah. Sebab tu bila wujud nama perikatan tu, mula-mula wujudnya perikatan ni satu ikatan yang agak goyah sebenarnya. Tapi disebabkan British pada masa tu berada di belakang ketiga-tiga parti ni, jadi nak tak nak mereka kena akor lah. Sampai British belah. British keluar secara rasminya pada tahun 1950. Semua pejabat-pejabat awam ni semua dah angkut balik. Maka tahun 1961 tu lah keadaan mula retak di tanah Melayu. Bila mana mereka ni MCA melalui Persatuan Guru-Guru dan Persatuan Sekolah-Sekolah Cina mempertikaikan tentang penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan yang termaktub dalam hak-hak istimewa orang Melayu lah. Okay, jadi tahun 62 ni berlaku satu riot. Dan yang tadi tu tubuhnya Nur Siti Nanyang tu. Jadi pada tahun 63 kalau tak salah saya, 63 penubuhan Malaysia, 65 rentetan daripada peristiwa tu, tahun 65 tertubuhlah UKM, dan kemudiannya tertubuhlah tahun 64 kot tak salah saya, tertubuhlah Dewan Bahasa dan Pustaka. Semua tu disebabkan politik semasa lah. Sedangkan pada tahun 60-an tu di China tengah berlaku revolusi budaya. Yang hampa duk tengok medan Tiananmen apa semua kan. Tengah duduk hapuikan semua budaya-budaya Cina kan. Tahun-tahun tu lah. Jadi tahun 60-an tu zaman kucak-kacir bagi Cina-Cina yang berada di seluruh dunia, terutama sekali Cina-Cina yang berada di selatan. Jadi generasi baru lah. Masa tahun 60-an ni lah prediction, ramalan telah dibuat oleh orang putih, spy orang putih ni, yang mengatakan akan ada satu perubahan yang akan berlaku dalam sistem politik orang Cina sendiri. Okey, jadi bila tertubuhnya Barisan Nasional, sebab tu Cina-Cina dia sokong. Sebab Cina-Cina yang ada di tanah Melayu ni, Cina-Cina yang menyokong Kuomintang. Kuomintang ni parti nasionalis. Barisan Nasional adalah parti-parti nasionalis yang memperjuangkan hak-hak kebangsaan. Sebab tu Cina-Cina di tanah Melayu, zaman lapis-lapis yang melalui zaman Perang Dunia Kedua ni, mereka sokong. Mereka menyokong mana-mana pergerakan nasionalisme. Dan sebab tu mereka tewas di Indonesia. Mereka tak boleh pergi di Indonesia sebab di Indonesia walaupun ada partai nasional yang didukung oleh Soekarno, tetapi Soekarno adalah parti yang dibawa ataupun PN, Parti Nasional yang diwujudkan oleh Soekarno pada masa itu, tak begitu kuat. Sebab di Indonesia dia berlaku imbangan kuasa di antara Parti Nasional dengan Komunis, PKI, Parti Komunis Indonesia, yang menyebabkan satu lagi kumpulan iaitu Parti Islam Indonesia lah. Jadi ada 3 parti di Indonesia pada ketika itu. Dia macam kita lah, dia ada BM PAS dengan Pembangkang DAP lah. Kat Indonesia pun dah ada tahun 60-an tu, tahun 60-an pula, tahun 40-an lah. Jadi Indonesia ni dia tak, Cina-Cina tak boleh pergi sebab kalau kita tanya dekat orang-orang Indonesia, dia masa mereka perang nak merdeka tu kan, selepas proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 45 tu, dia ada satu jangka masa pendek tu, mereka Belanda ni sampai ke Indonesia lah, dan berlaku peperangan lah di antara tentera Indonesia dengan Belanda. Jadi geng Cina ni disokong Belanda, tapi mereka tak sangka mereka kalah dengan Pakatan PN tu tadi, PNI, Parti Nasional Indonesia, dan PKI, termasuklah PII tu tadi lah. Jadi Cina-Cina yang kalah ni, walaupun mereka menyertai PKI, tetapi mereka bukan satu kuasa majoriti dalam PKI. Dia tak macam PKM. PKM ni mereka majoriti, tapi di Indonesia mereka minoriti sebab rakyat pribumi Indonesia ni terlampau ramai. Jadi benda tu lah yang menyebabkan mereka gagal di Indonesia lah, Cina-Cina ni lah.